Nonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Terima kasih banyak bagi korang semua yang senantiasa on YouTube. Ada orang cakap tak sabar nak tunggu hari Khamis sebab nak tengok Puaka. Terima kasih banyak. Kalau ada kekurangan, kita minta maaf. Kita pun semua baru belajar. Memang tak lepas semua ada kesilapan. Okey? Manusia tak semua perfect. Macam gitu. Okey, sebelum kita mulakan apa-apa, bagi anda yang mungkin belum subscribe, boleh subscribe ke Susu TVC channel. Support kami. Dan sebarang video-video terbaru kami upload di YouTube, anda akan dapat notification. Alright. Dan yang nak support kita lagi, yang nak beli merch kan, beli topi belum masuk lagi lah, out of stock lah. Macam gini kan ni semua. Bolehlah ke puakasg.com. Dan jangan lupa juga, banyak jangan lupa hari ni Okey, jangan lupa ikut kita punya Instagram. Okey, follow Instagram kita dan juga TikTok. Alright. Dan malam ni kita ada tamu lagi. Dah 2 minggu kita ketengahkan peminat-peminat Puaka yang sudi untuk jadi tamu untuk ceritakan cerita diorang. Minggu ni pula ada seorang lagi yang kata orang tu asyik tanya bila dia punya turn tau. Akhirnya dapat juga. Apa khabar? Nak panggil macam mana saya dapat tahu nama Cik Muhammad. Cik Muhammad. Muhammad. So panggil Muhammad. Boleh Muhammad. Panggil Cik Muhammad. Okey. Baik, Cik Muhammad masih bekerja Bekerja. Sebagai Dispatch rider lah. dispatch rider. Umur apa ni? Umur 62. Umur 62. Okey, sebab saya tanya ini pasal tau. Sebab orang semua tanya, ni siapa ni tamu ni? Ni siapa? Semua tanya gitu kan. So, ni Cik Muhammad, seorang rider, umur 62. Dispatch rider Dispatch rider. Korang nak dispatch apa, barang apa? Betul. Tadi Cik Muhammad office kerja company Company. Tapi sebelum tu pun ada lah kerja KFC, rider pun ada. Wow. Kerja macam sekarang hantar surat je lah. Hantar surat. Alhamdulillah lah. Okey, kita mulakan dengan cerita seram. Ni cakap pasal rider-rider ni semua kan. Cik, ada tak bila time kerja-kerja hantar barang tu benda-benda berlaku ke? Okey, kalau masa saya kerja KFC di Bukit Timah dia ada rifle range, semua ulu-ulu punya jalan. Tapi diorang cakap memang kalau siapa ada order kat situ hantar 2 orang rider support lah. Oh ya? Tapi saya cakap alamak, Wak. Diorang panggil Wak sana. Wak punya boleh tolong tak? Mana? Rifle range Rifle range. Betul-betul tempat satellite tu kan. So the problem is I don't see anything. Tapi masalahnya apa tau? Bila kita naik tau, malam-malam tau ni. Jadi rider malam naik atas. Jadi pertengahan tu dalam naik tu dia ada satu gap semua gelap. Like very sunyi jadi dalam pelan-pelan macam bulu roma pun ada sikit remang buat bodoh lah. Sampai atas dan hantar turun balik sama tau. Got one certain gap dia blank terus tau. Very quiet. You kena relax pelan-pelan dengan jalan lah. That is my experience. Tapi tak menakutkan lah. Dia punya senyap sunyi dia macam tiba-tiba macam tu anything tak ada. Selalu kalau malam tempat sunyi mesti ada benda dengar. Dia macam blank tengah tu blank ni macam very still lah. Tapi naik motor pelan-pelan lah. Pelan-pelan pasal dia punya lampu tak berapa terang. I see. Rifle range punya road lah. Saya pernah pergi sana. Other than that, tempat lain so far saya kerja Siglap pun jalan 4 Kubur Kasim pun no problem lah. Sana terang. Other than that, ada juga tapi cerita lama lah masa kecil. Boleh lah cerita. Tapi saya lahir di tahu Chai Chee tak sekarang? Saya tahu Chai Chee. Dulu ada Rolai tau. Rolai kamera factory kamera Rolai saya tinggal situ. Jadi kena pindah. Masa kecil-kecil tu mungkin saya punya orang tak boleh ditegur tau. Tak boleh ditegur. Jadi rumah kampung kan banyak pokok buluh. Jadi dah pergi buat pokok buluh tu mak cakap kau jangan main pokok buluh. Nanti kau kena sampuk. Jadi kita kecil-kecil dah ada tu fobia kan. Jadi kena kena sampuk juga. Bukan sampuk, dia macam I see something like, pernah tengok cerita Time Tunnel tak? Dulu Time Tunnel. Dia nampak benda bulat gini je. Ya. Macam Doctor Strange. Jadi saya tengok gini saya takut, saya nangis. Tak ada lupa tak tu apa.
Jadi lepas tu dah pindah, saya pergi Lorong 3 tau. Lorong 3 ni, belakang ni kampung atas air. Dia panggil kampung Kucai lah dulu. Kat mana tu? Dulu Lorong 3 kat mana? Lorong 3 ni Gelang. Oh, Gelang. Lorong 3 Gelang. Saya punya geografi fail cik sini. Okey, no problem. Saya turis. Okey. Jadi Gelang kan Lorong 3 ni ada nama dia Kampung Kucai. Kampung Kucai. Banyak orang-orang selebriti di sana. Ya. Batu lah, Ahmad Nispu lah. Dia orang tinggal. Saya sebenarnya kita boleh Ahmad Nispu lagi. Banyak lah yang ada. Sultan punya kawan-kawan semua situ. Cuma dia orang tak kenal saya kecil lagi. Wow. Jadi saya tinggal sana. Tinggal sana sikit, ada satu masa tu saya bangun tidur dalam mungkin maghrib sebelum maghrib. Kecil lagi, mungkin 7 tahun, 8 tahun lah. Tu nampak benda tu lagi tau. Oh, lagi. Dia pusing macam China ni. Saya fikir, nak balik rumah ni. Jadi datuk saya ada, arwah datuk saya tu, tak apa dia buat tengah sembahyang tu saya hilang. Dan tu tak ingat lagi lah. Oh, ingatkan cik tu hilang, tak tahu ke mana hilang. Tak tahu apa ingatan dia tu macam tu lupa lah. Tu lupa. Okey. Habis pernah satu kali kata orang lama-lama dia punya ilmu ni lain sikit. Saya sakit perut nak pergi sekolah. Sakit betul perut, dapat Lorong 3 juga. Jadi mak cakap, kenapa ni? Sakit semua. Kali panggil lah Tok Busu saya. Boleh sebut nama ke? Cik Busunya? Tok Busu. Boleh. Kalau orang Lorong 3 kenal dia, Wak Jo ke Tok Jo lah. Okey. Dia panggil lah. Apa tu dia ambil? Dia ambil telur, dia pecahkan telur. Biasa dia pecahkan. Dia taruh, dulu ada minyak angin tau, ni hijau, ni putih tau. Eagle Eagle ke apa kan? Tersebut pula brand, tapi tak kisah. Dia taruh setitik. Habis entah apa dia baca, dia kasih minum. Tak nak lah. Tak ada jamah. About a few 1 minute dah hilang. Oh ya, tu petua kebolehan orang dulu lah. Telur dia taruh kat mana? Mangkuk gitu? Piring. Dia ambil kuning dia ke semua satu? Tak, semua dia pecahkan. Satu titik air minyak angin? Satu minyak angin. Lepas tu entah apa dia baca. Tak kacau. Oh, tak kacau? Tak kacau. Dia baca entah apa dia gini, dia tiup. Jamah. Mana atuk tak boleh. Jamah. Oh, dia garang lah orang dulu kan. Lepas tu within 1 minit perut Iman rasa hilang lah. Okey. Sepengetahuan saya, kalau orang jamah tu macam sesudu gitu. Tapi kalau gini? Macam carat lah. Oh, minum sikit pun jadi? Bukan, macam jamah gitu je. Carat, macam carat. Kenakan bibir tempat itu kan. Tak makan dah gitu lah. Itu yang peliknya gitu. Kalau saya daripada NS lah. Ni NS ni cerita lah. Saya Sembawang Camp. Tahu Sembawang Camp? Tahu. Dulu memang diorang panggil terror camp lah. Sembawang terror camp. Saya kira training 3 bulan, lepas tu pergi SISL. SISL maksudnya jadi corporal lah. Lepas tu masuk Safti lah. Safti gitu gini kan. Habis ada night training lah. Night training gitu gini. Ada sekali kita naik training. Tempat mana? Tekong. Pulau Tekong ni belum jadi apa-apa lagi ya, belum ada military punya ni lah. Cuma training ground dengan a few camp. I think camp 1, camp 2 lah. Buat gitu lah. Jadi kita training they call night topo tau. Tahu night topo? Night topo yang macam pakai map, cari jalan keluar. Checkpoint. Lepas tu pergi tempat end lah. Jadi ada satu kali ni kita dalam one section lah. One section about 6 to 7 person, kadang 5 person lah. Depends lah. Jadi kita topo tau. Daripada petang pukul 5 ke 6 lepas taklah dinner apa lah. Kita kena checkpoint topo sampai besok pagi tau. Tapi malam tu malam Jumaat. Jadi kita dengar-dengar, malam Jumaat ni Tekong tak ada training tau. Oh, memang sampai sekarang Tapi my CEO ke apa tak tahu lah, dia don't care kan. Jadi kita pun okey lah, jalankan lah. Dalam perjalanan ada satu pokok ciku tau. Dalam hutan ni very rindang, buah banyak tapi sunyi macam tadi I tell you. Satu senyap aja tau. Then my friend cakap, banyak buah-buah ni. Saya cakap tak payahlah. Macam lain macam. Then we go to lah. Sampai checkpoint dah malam. This one yang peliknya, kita ada budak Cina, budak Melayu, budak India. Dalam perjalanan pergi checkpoint tu kan, ada pokok besar tau, besar gini tau. Dia bilang kita nampak pokok ni, kita tandakan. Selalu kita buat gitu. Tandakan. Taruh white tape ke. Tandakan sebagai untuk apa? Tanda jadi kalau kita dah sampai pokok ni, maknanya kita go to another kan. Jadi kita go to lah. Tandakan, lepas tu kita jalan. Pusing.
jumpa pokok ni lagi. Oh. First 2 kali lah. First time bila dah tanda, second time jumpa lagi. Tapi semua diam tau. Okey, pergi. Pusing lagi. Nombor 3 kali jumpa pokok tu juga. Dia pusing-pusing Pusing-pusing lah. Then kita cakap, everybody pray lah. No matter what, pray. Lepas tu doa semua apa kan. Kita jalan lah. Jalan at last sampailah destination kan. Dah sampai destination dah pagi tau. Dalam subuh gitu kan. Jadi sebelum subuh tu kita kena bikin basya. Diorang tak panggil camp. Tent tu besar tau. Basya makna you just put one camber gini duduk dalam Dia macam V gitu kan. V lah. Dia kali basya lah. Oh, Pasha. Basya. Baru saya tahu. This is the old school punya nama lah. Jadi kita dah pasang basya semua kan dah ini. Lepas tu kita duduk luar isap rokok. Sekali air tempat tekung ni tau. Tekung ada banyak reservoir. So this one reservoir sebelah kiri kita, I can hear something like macam bunyi tau. Macam bunyi wuh. Jadi I dengar dengan kawan gini. Macam nak pastikan ni benda apa ni bunyi. Jadi kita dengar lagi tak apa. Sekali kita dengar lagi kuat sikit lah. Kuat sikit lah bunyi dia. I pun terfikir-fikir apa benda ni kan. Macam pelik lah. Lepas tu I nak dengar lagi nombor ketiga dia bunyi alamak tu bro masuk dalam. Kita lipat ambil esok pagi. That is tekong punya experience lah. Ni bila zaman cik kat Tekong tahun berapa? Ingat? Okay 78 80 80. because I got my reservist about 13 year cycle. So I go through 13 year cycle begitu beginilah. Habis time Tekong time 78 tu sana masih ada kampung ke dah? Ada kampung nanti. But the dangerous thing is last time. Dangerous thing? Oh, danger juga. Danger juga. Pasal apa? When kita tengah training, so kita pergi jalan tengah-tengah road tu kan, atau track kan. Nanti komander cakap, take cover, semua lari pergi ke kanan kan. Tiba-tiba macam itu? It is a normal punya procedure lah. Dia cakap, take cover, semua pergi tepi tau. Jadi kanan pergi kanan, kiri pergi. Sekali kita gini dive aja pergi kiri, depan kubur lah. Terselindung, kubur dia terselindung. So yang ada orang dapat macam ketakutan. Yalah, lemah semangat Then got one case in my camp itself. Diorang pergi tekong kat training. Sampai balik gila lah. Terpegit got something like kerasuk gitu macam rasuk lah. That one I hear a story lah, but the truth I don't know lah. Tak tahulah betul tak betul kan. That is tekong. Nanti siapa lah yang masuk army tu kat Tekong tu just go through je BMT tu tapi kena jagalah mulut. Sebab nombor satu lah mulut mana-mana kita pergilah, bukan Tekong lah, mana-mana lah kita pergi ni semua kita kena jaga-jagalah sebab kita tak tahu, kita kan share dunia. So kita just respect lah, jangan tendang sembarang, jangan buang apa-apa sembarang, pokok-pokok buat apa-apa kau tak perlu, janganlah nak macam gunting-gunting lah. Yalah, nak apa-apa lah. So relax je, chill. Jadi so saya Tekong habis gitu je. Itu Tekong lah. Jadi for myself and my wife, kira my wife ada dulu ada jugalah. Ada apa? Sakit-sakit jugalah. That time I think tinggal beremprit. Emprit. Dia pun macam kena rasuk juga tau. Wife pernah. Jadi I pula masa tu sebelum PNS kita belajar tok orang lama-lama lah, pergi belajar ilmu lah, ilmu batin katnya. Jadi turun daripada tok lah. Jadi tok suruh anak dia, mantu dia turunkan air. So dia ijazahkan. Tapi tak ada ambil apa-apa. Maksudnya dia ijazahkan you satu ilmu, you latihkan sendiri. Build up your strength, build up your confidence tadi lah. Jadi dalam ilmu tu you can berobat tak banyak sikit, boleh membantu orang. Membantu aja lah. Jadi my wife sakit. Habis sepupu dia datang. Masa tu pula sepupu dia, Mara kenapa? Dia ketawa, mengilai lah. Mengilai betul. Jadi dalam itu kita tahu ada sesuatu yang tak kena lah. Jadi kita pergi berobat lah. Alhamdulillah lah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi sementara tu heboh sana, heboh sini, heboh sana. Masa tu saya pernah sebelum kahwin lah. Heboh. Heboh kan maksudnya bukan minum, tak ada. Nakal lah, budak nakal lah. Main gitar tak balik rumah. Jangan pantas kau. Biasalah kan. Itu biasa. Belakang kan kita ni tahulah. Kata orang pergi sana, pergi sini. Kan matai sana, sini pergi. Tahu lagu. Matai sana, matai sini. Banyak matai. Astagfirullah. Okey, betul.
Tahu Lagoon, daerah Lagoon kan ada kolam-kolam kecil tau. Lagoon ni saya the big one. Betul. Kan ada kolam kecil. Jadi Tahi kat sana. Lepas tu besoknya kata orang tu dating dengan Mak Tahi kat situ. Besoknya saya balik rumah lah. Besok balik rumah, mak dah siapkan kopi lah, makanan kan. Sekali saya nampak daging tak boleh makan. Daging? Jadi mak saya siapkan ni tak boleh, tak ada pasal dia ada darah. Jadi mak saya cakap makan telur tak boleh pasal dia ada darah. Nampak darah. Asalnya macam darah. Jadi mak saya dah risau tau. Apa kau nak buat ni So okey, ikut aku pergi jumpa Tok Jo tau. Jumpa Tok Jo lah. Tok Jo ni. Jadi dia panggil lah. Jadi perubatan dia punya style pula lain macam Orang tahulah. Ada macam mana, macam you sakit, dia panggil satu orang tarik you punya sakit tu, masukkan badan dia, dia tunjukkan rupa dia. Dia gayakan lah. Jadi apa pasal rupanya saya pergi kata tu pergi dating tu tempat pokok besar yang dia ni tak terima kau datang kat tempat aku. Jadi dia macam Tok Sami tau, ibaratkan gitu, jin lah. Jin Tok Samu. Jadi saya tak boleh makan darah. Benda-benda darah tak boleh makan. Jadi berubat lah. Berubat Alhamdulillah gitu gini dia. Baik Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang keturunan kita ni ada macam keturunan ada ilmu-ilmu lah pun termasuk dalam diri kita. Jadi macam saya boleh nampak secara X-ray tau. Black and white atau X-ray. Kadang-kadang nampak perasaan-perasaan. Sebelum cakap pasal nampak perasaan-perasaan ni, macam makan darah-darah ni semua kan, tak boleh nampak darah kan. Selama itu kau tak boleh nampak darah, ada something kan. Kalau dia terjadi macam Raja Besiong nak darah je. Itulah masalah dia. Itu kira belajar ilmu Gurau rasanya Boleh no problem. Puaka saya pula yang puaka. Kan? Dalam ni tadi cakap tu boleh nampak X-ray tu. X-ray dia macam mana tau. Tapi bagi saya pendapat je, minta maaf semua ini pendapat aja Kita share saja jangan nak kutuk, jangan apa Share je. Jadi kalau orang belajar ilmu ilmu batin dia ada, bagi pendapat saya dia ada dua tau. Ilmu batin ada putih dengan hitam lah. Tapi yang putih tu boleh jadi hitam, yang hitam tu boleh jadi putih. Maksudnya niat kita je lah. Kalau kita ada ilmu batin putih pun, kita nak gunakan dengan tak baik, mana tak jadi baik lah. Betul. Ibarat kata ustaz cakap apa, kalau kau beli pisau harus nak potong sayur. Tapi kalau kau beli pisau untuk membunuh, kira dah hukum ni dah haram kan, dah lain lah. Maksudnya gitulah. Jadi saya ada belajar gini-gini, jadi nampak tu. Saya kira macam dulu saya pernah kerja Hitachi sebab Bedok South. Kerja malam, kali member ni 2-3 orang tak datang, saya seorang tengah-tengah mesin. Tengah-tengah mesin ni, ni experience saya. First time saya bau bukan bau wangi. Tengah malam ni tengah buat, lapar tau. Lapar Kali ada benda gini tau. Nampak macam satu makhluk tu dia gini. Tapi nampak bayang tau. Macam bayang putih gitu kan. Itu first time lah saya buat bodoh je. Ini macam dia cakap macam cikak ke apa, tak tahulah. Tapi nampak dia macam bergerak ke sana ke sini. Jadi tengah ini lapar tau. Lapar sekali macam lapar lah. Kali bau apa tau? Bau murtabak. Bau murtabak dia, kira tak pernah rasa tempat Singapura atau dalam dunia ni tak pernah makan, betul-betul ni sedap lah. Bau dia je dah fantastic lah kira. Itu experience saya. Rupanya ada benda-benda gini Pasal belakang Hitachi tu kubur dulu. Ada lagi, masih ada lagi. Palm Drive, kalau kita pergi Palm Drive, Palm Avenue, belakang Hitachi yang kat dekat dengan Bedok Mall opposite tu. Bukan. Ada poli, ada satu poli kan depan dia. Poli ke college? Ke sekolah? Sekolah. Kan? Poli ke apa? Temasek secondary ke gitu kan? Ke primary? Temasek poli tak rasa. Temasek poli. Saya tak tahu. Okey. Hitachi kat sebenarnya Bedok South. Consumer kira Hitachi Consumer, Hitachi ni ada Fujitec dari itu. Tapi ini Hitachi Consumer memang belakang dia kubur. Sampai sekarang ada? Ada. Ada lagi. Pasal kawan saya tinggal sana. Boleh masuk Boleh. Tapi ada rumah satu kampung, dah tak ada lagi. Tapi dia punya kubur dia pasti ni. Jarang nampak Yang kita tahu yang blok Bedok South kan ada satu blok 71 ada macam playground. Kan playground naik atas. Yang ini tak, ni belakang Bedok South punya ini. Company. Dia under Palm Drive tak lah saya. Situ ada kubur Islam satu. Tak banyak orang tahu pasal dia terselindung kan? Selindung dengan rumah teres. Besar kecil lah. Besar juga.
Tak Ambil juga. lapang. Lapang juga lah. Ha. Tapi pasir laut. Hah? Pasir Pasir laut. laut eh? Oh, boleh macam pasir laut. Yelah, kat sana tambak kan semua. Tak. Itu belum tambak. Belum tambak lagi? Belum tambak. Pandai je saya cakap Itu original punya tanam. Okey, original. Jadi kalau ikut cerita saya macam kita belajar ilmu batin Ya. dia ada unsur-unsur jin. Oh. Ini experience je atau pendapat aja. Unsur-unsur jin tak kira apa ilmu yang kita belajar, kalau puncanya ilmu batin mana unsur jin. Jadi kan jin kan ada kafir, ada kafir, ada Islam. Yang Islam tu macam kita tau. Dia ada jahat, ada baik, ada nakal, kadang-kadang ada usik kan. Kalau kau Islam dia mengucap jugalah. Ibaratkan ada gitu. Jadi saya pun mula belajar membantu orang lah. Orang yang sakit, suka gini kan. Membantu orang yang kata orang betul-betul perlu. Pasal ini more to psychology lah. More to psychology. Jadi bantu aja. Kebanyakan orang-orang yang pergi berubat, okey. Lepas tu sama jugalah. Ada orang membantu tapi mungkin belum jodoh. Kata orang belum jodoh Kalau gitu, Tuhan belum nak izinkan. Kan, nak izinkan gitu lah. Saya pernah ada satu kes lah, ada kawan lah. Kawan kerja juga. Dia cakap, diorang cakap, badan aku ada saka. Okey. Cakap, okey. Kau balik, kau jumpa mak bapak kau, pergi berubat mana-mana lah. Dia bukan orang sini dia orang Malaysia lah. Dia pergi lah, dia pergi ni. Kau, awak sama lah awak. Yang ada panggil awak, yang ada panggil saya ayah, yang ada awak. Okey lah, saya bantu je lah. Saya bantu. Nak tahu cara dia macam mana? Macam mana? Okey. Betul-betul kalau kita dapat bongkar rahsia-rahsia senang. Senangnya dengan nama Allah lah. Saya tengok dia. Tapi awak kena tengok dia, dalam diri dia bukan tengok dia. So you have to figure out. Maksudnya macam awak tengok diri dia, lepas tu awak kena tengok belakang dia, ada belakang dia ada selalu ada rupa lelaki ke perempuan. Tapi selalunya saka perempuan. Maksudnya saka tu lembaga tu perempuan. Ke yang kena saka tu mesti perempuan? Tak, lelaki atau perempuan. Tapi saka ni, benda saka ni yang setahu saya kebanyakan saya jumpa wanita, jin betina. Jin betina lah. Jadi saya tengok gini, saya berbual. Pasal saya ada, alhamdulillah rabbil alamin, Allah kasih kita mata Kalau bagi saya bukan mata hati lah. Mata yang diizinkan Allah untuk melihat. Jadi saya gini, saya tengok gini lah. Kau gini, kau nak balik ke tidak? Mana kau datang? Nanti dia meripik. But I don't know. I boleh dengar dia cakap. Kita boleh faham apa dia cakap. Lepas tu, kalau dia nak ini, kita ibarat kata, kita hantar dia balik lah. Okey. Tapi, taruhkan dia tempat yang sesuai. Kita tak boleh bunuh Jin kita ambil yang ini pendapat je minta maaf semua, pendapat saya je. Kalau kita dapat mengatasi ni, kita tengok, kita tak boleh bunuh dia terus. Kita mesti berbual dengan dia. Apa masalah kau, kenapa kau ganggu dia, kau datang daripada mana. Okey, kalau kau nak keluar, aku kasih kau tempat yang baik. Kita ibarat kata hantar dia tempat yang lebih Transport baik. ke tempat lain. Ibarat kata 4 rumah kita kalau simah rumah, saya simah rumah, saya pakai tengok-tengok. Tapi dengan doa lah. Tak ada doa tak boleh. Betul lah. Jadi saya tengok, kalau dia tak nak keluar baru saya tanya apa sangat tak nak keluar. Kalau ada degil-degil, kita degil lah. Ibarat kata. Kalau tak nak main kasar lagi. Bukan main kasar, macam lagi lah kan kasar. Kalau dia kasar, kita lagi kasar. Yalah. Pasal apa? Ini perlu belajar. Yalah. Belajar Belajar awak baru boleh mengenal. Kalau awak tak belajar, awak tak boleh mengenal benda-benda gini. Okey. It's not about kata orang tu yadoh semula jadi kan. Tapi macam saya ni dah biasa dengar Istarodi ni pernah kena. Saya biasa dengar apa? Ya, saya ni biasa dengar cerita-cerita orang cerita orang. Okay. Kalau seseorang ini pernah dirasuk ke pernah gini, dia boleh nampak tau walaupun dia dah berubat. Oh ya. Clear because apa tau, you got the experience. Sekarang misalnya kata maksudnya awak pernah jatuh tangga. Kan? Tapi awak boleh ingat jatuh tangga gini. Jadi experience tu ada terbayang So orang-orang yang biasanya lah pernah kata orang tu dah berubat pun, dia pernah kena sampuk ke kenapa, dia akan experience dia got this terbuka sikit lah. Dia ada kelebihan untuk melihat atau ternampak benda-benda gini lah. Okay. That one is not kata orang tu macam semula jadi tau. Tapi kalau awak nak belajar lebih dalam, itu lain cerita. Makna awak nak kena betul-betul tumpukan sesuatu perkara tu, nak mengenal dia lah. Yeah. This one is about
nak mengenal kata orang tu jin macam saya ke lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Allah. Saya boleh mengenal, alhamdulillah dapat kenal jin, syaitan dan iblis. Jadi kita nak kena faham ni 3 benda ni kan lain. Jin, syaitan, iblis. Jin tu ada Islam, kafir. Syaitan tu confirm kafir. Iblis ni pula asyik menggoda dengan tentera-tentera dia kan. Pada macam gitu lah. Cuma nak kasih share pendapat saya je lah. Pengetahuan, pengalaman. Pengalaman lah. Pengetahuan, mustahab pengetahuan. Jadi jangan samakan jin, syaitan, iblis tu semua sama. Memang dia satu jenis daripada api. Tapi jin pun daripada api kan. Tapi jenis macam kita, Cina, Melayu, Mat Saleh. Jadi lain negeri, lain jin tau. Rupa lain jin tau. Macam orang putih kan, Dracula, jin dia Dracula punya. Kalau paling banyak sekali orang Melayu kita, Indonesia, Thailand kan jin dia rupa-rupa lain pula. Dia really can manipulate orang punya dan bentukkan benda-benda yang lain. Betul. So tadi kan penonton, setahu saya, bukan setahu saya, apa yang diberitahu, Cik Muhammad ni isterinya pun boleh nampak-nampak Ya, boleh. Okey. Kalau korang semua nak kita jemput isterinya ke puaka, taruh kat bawah. Siapa nama isteri? Kita sebut? Maria. Okey. Saya nak Cik Maria. Kita tengok. Kalau banyak, baru kita panggil Cik Maria. Okey. Kalau tak, kita tak panggil. InsyaAllah. Cuma kalau cerita pasal rumah saya ni, dia pasal pernah sakit. Jadi dia pernah go through. Pasal dia punya cerita dari dulu. Okey, ni kita imbasan aja. Bila saya kenal dia gitu gini, tak salah sebelum kahwin ke dah kahwin, dia ceritakan saya. Dulu kecil-kecil dia tinggal jalan apa Jalan apa, Cik? Cendawan. Orang Kat Singapura ada jalan Cendawan. ada. Nama-nama. Ada jalan Cendawan. Ada. Jalan Kentang, Jalan Cendawan. Jalan Bayam lah, semua dulu lah. Kat mana tu? Gelang. Gelang. Tadi dia pernah ceritakan saya. Dulu masa dia kecil. Dia kecil ni, dia pernah nampak kuda terbang dengan dewa tau. Kuda terbang. Itu yang saya buat, betul tak betul. Jadi dia ada cerita dia sendiri. Cuma saya kasih ulasan gitu aje lah. Mungkin tak boleh sebut nama dia tu Yalah selalu gitu. Tak apa. Kita cerita cuma kita cerita je. Okay, tak apa. Memang ramai orang kita share je, tak apa. Nanti kalau nak tahu lebih lanjut, nanti Cik Mariam datang sini. Nak dengar cerita Cik Mariam? Saya nak Cik Mariam. Nak. Tahu kat bawah. Okey. Pasal apa kita ni satu kata, ibarat kata macam Suzari buat satu rancangan ni hiburan. Alhamdulillah. Kita buat satu hiburan, jangan ambil kata tu Pak Cik ni cakap gini, cakap tak boleh, jangan ambil tu. Kita sebagai hiburan. Happy je lah gitu kan. Pasal saya belajar kata orang tu belajar tu mengenal. Macam contoh ibarat kopi ini kita cerita kosong aja, ibarat kopi. Wah, sedap lah kopi ni. Jadi kita nak huraian dia masalah tu. Jadi kawan saya cakap, macam mana kau nak huraikan? Senang aja. Kita ada cara kan. Kedai ini kopi, ibarat ni kopi. Okay, kopi ni dalam cawan. Sedap. Kopi dia berbanyak dia taruh satu paket. Gula berbanyak. Okey, baru sedap. Tapi diorang breakdown lagi tau. Lagi. Kopi ni dari mana? Selon ke? Kopi ni ditanam pokok dia atas bukit ke bawah bukit. Jadi that is different kan. Jadi bila turun, wah ni kopi dia pack macam mana ni? Pakai apa? Untuk dapat sedapkan dia. Jadi lepas tu baru diorang bagi satu cawan kopi. Kenapa diorang tak panggil satu cawan kopi atau satu gelas kopi. Jadi kalau satu cawan kopi kita kena breakdown. Cawan dia datang daripada China ke Singapore make. Ibarat kata gitu lah. Ini semua kita boleh pecahkan sampai ke hujung. Dia punya daripada tanah. Ibarat kata Pecah-pecahkan So yang pendapat saya, kalau kita mengkaji sesuatu mesti nak end pada Allah. Maksudnya tak kira jahat ke baik,
ujungnya mesti ada Allah. Kalau tak ada Allah, maknanya kita boleh jumpa lah. Ya, betul. Itu pendapat aja terpulang pada So, masing-masing. ingat tu perumpamaan. Kopi. Jangan pula nanti semua kata apalah pasal pasal kopi. Perumpamaan. Nak Macam breakdown gitu nak certain breakdown thing. kopi. Ni orang-orang berpengalaman, orang-orang warga emas selalu suka kasih kiasan-kiasan macam ini. Korang anak muda tolong belajar. Kata orang tu apa dulu kan, rumah atau kiasan-kiasan tu, biar mati anak jangan mati adat. Kan? Ni biar mati mampus macam gitu. Yalah. Sekarang semua macam gitu kan? Biar jadi mampus. bagi kita mati anak lebih baik daripada mati adat. Wah, ni sudah Kan? tapi bila deep, kita bila kita break down dia lain. Maksudnya dulu punya orang adat dia jaga kuat betul dia pegang. Pegang betul. Tapi sekarang alhamdulillah pasal apa, dunia dah maju, lagi ulama dah banyak. Jadi kita boleh fahamkan, dulu punya orang kenapa macam ni. Sebab apa? Diorang punya cara macam gitu, hidup diorang macam gitu. Dulu kebanyakan orang-orang ada dusun, ada kata orang tu kebun-kebun, siapa nak jaga? Yalah kan. Jadi diorang ambil ini jin ke, kata orang polong ke, apa untuk jaga ni. Sebenarnya bukan untuk apa-apa. Jadi untuk orang menjaga ladang dia, dusun dia. Jadi orang tak kacau. Mencuri, ibarat kata gitulah. Dia ibarat kata macam ni tau, cik, drug, dada. Ada orang salah gunakan dada. Macam gitulah. So mungkin ini jin maksudnya untuk jaga ladang orang yang besar. Betul, bukan untuk ni. Nak jaga, nak pakai orang pun duit tak ada. Yalah. Orang pun tak cukup, orang tak suka. Macam saya cakap, dada tu boleh buat ubat. Tapi disalahgunakan jadi macam hayalan, jadi kita terus hayalan menjelma. Kan? Nyanyilah pula. Tadi kan penonton, bila kita tengah berbual, dia macam promote isterinya Cik Muhammad ni tau. Kita nak promote tau. Cakap apa tau? Sebelum kita berbual cakap apa? Kat belakang tu ada orang jenguk-jenguk. Kat belakang sisi ada orang jenguk-jenguk. Wow. Okey, cakap pasal ni. Isteri Cik Muhammad boleh nampak Boleh. Boleh nampak secara full gitu-gitu. Wah. Yang bagusnya tu saya nampak black and white, X-ray dia nampak colour. Meaning dia boleh differentiate ni colour apa. Means if the jin jin kan ada banyak jenis kan. Jadi nampak ni jin pakai tanjak, ni jin pakai emas. Pakaian dia macam mana. Kalau jin dia tu ganas, rupa ganas dia macam mana. Wow. So dia punya figure tu dia nampak. I don't really see that. Wow, jadi Cik Muhammad dengan Cik Mariam boleh masuk join tu The Avenger. Tak mau lah. Tak mau. Boleh saya cakap saya nak membantu lah. Kadang-kadang membantu. Gurau je. The Avenger kan power kan di Hollywood tu. Kan? Betul terbang. Yalah. Habis kau kat sini apa Cik Muhammad nampak? Okey, kalau ini minta maaf semua saya cuma cerita apa yang saya nampak dan apa yang saya boleh bilang lah. Tapi saya nak kena baca doa. Betul-betul doanya sama je dengan apa-apa ustaz ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Allazi la ilaha illallah wa la yuqayyim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau saya tanya gini, cara saya pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nak tanya pasal apa? Kita mesti nak dekatkan diri kepada Allah, jadi kita tanya. Ya Allah. Allahu Akbar. Kalau Waalaikumsalam. Okey, kalau saya jawab gini maknanya ada orang beri salam saya. Oh ya. Okey. Okey, apa ini gunakan bukan ilmu batin ini apa yang awak belajar, awak mengenal sesuatu benda yang gaib, dia akan beri salam. Jadi saya kalau tak boleh, saya kalau dengar saya nak kena jawab. Okey? Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Ada jin Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia senyum dengan Suzairi lah. Kata pasal apa? Awak selalu adakan ini dengan doa untuk. Dia senyum dengan siapa? Dia senyum apa? Senyum dengan awak. Allah. Pasal apa tau? Ini jin Islam ni dia pasal awak datang dengan solat, dengan beri salam. Itu yang saya experience Tapi minta maaf yang ramai, jangan salah anggap lah. Saya ni orang biasa-biasa je. Okay? Jadi kalau Suzairi nak tanya, kalau yang jin Islam pun ada, jin kafir pun ada. Ya. Tapi kalau kita selalu solat, kita beri salam, jin-jin ni pun nak kena respect kita Pasal apa kita datang tempat gini kan, macam Suzairi masuk, beri salam.
bagi pendapat saya jin tu terpaksa respect awak. Pasal apa? Allah SWT dah turun kepada Rasulullah cakap sampaikan salam. Awak sampai jin gitu, alamak. Jadi dah bisa dia kena undurkan diri. Tapi jin kalau jin Islam dia sambut tau. Cuma kita tak dengar. Okey? Faham. Okey? Jadi masalahnya kat situ. Tapi saya alhamdulillah Allah kasih saya izin mendengar. Jin mana satu pun insya-Allah kalau diizinkan dia kalau beri salam saya terpaksa jawab tau. Jadi kawan-kawan cakap, kau berbual apa pun tak. Orang beri salam aku jawab. Okey? Tapi kalau boleh macam untuk elakkan fitnah, kan takut itu dia. Takut macam taruh macam kau sort ke apa berbual seorang-seorang kan. Jadi mungkin cakap dah mati sudahlah, sambut dah mati betul. kan. Tapi kawan yang tahu dia tahu. Tahu betul. Yang tahu betul. Jadi kalau orang minta saya bantu tapi saya cakap dulu. Makcik saya minta maaf dulu kalau saya berbual seorang saya minta maaf. Kadang saya boleh nampak awak tak boleh nampak kan. Tapi kalau awak cakap pasal orang civil saya pernah ditegur lah atau dengan kawan-kawan saya pernah masa tu badan saya ni kotor. Ibarat kata kotornya apa tahu, kita banyak belajar ilmu batin. Jin lain pun ikut. Okey. Tapi yang kita belajar yang jin samping kita ni atau dampingan kita ni dia akan tolak-tolak jin yang dia tak suka. Dia akan berlawan lah. Okey. Jadi orang saya nampak apa jin yang saya dalam. Nanti dia boleh cerita lah. Okey. Kalau siapa nak dengar cerita Cik Mariam, betul saya nak Cik Mariam. Saya nak Cik Mariam. Sebab apa dia nampak tu. Sebelah awak ada ini, sebelah awak ada itu. Jadi jin mana yang dia nampak. Jadi saya pergi berubat. Alhamdulillah saya pergi berubat, pergi batuk gini. Dia suruh buat itu, buat ini. Tapi kadang-kadang kelakar lah. Cara dia buat tu macam kalau ikut akal atau dalam segi Islam tak berapa baik lah. Kan? Macam meripik lah ni. Macam meripik. Sebenarnya benda tu jin tu suka ada-adakan barang. Kena ambil 7 bunga, kena ambil. Sebenarnya itu cara jin manipulate kita tau. Mainkan kita punya pemikiran dah serong sikit. Kena baik buat. Jadi saya pernah go through. Lepas tu alhamdulillah Rabbil Alamin Allah kasih saya pendapat. Baca lagi, kaji sana sini, saya balik, saya mandi, saya berdoa, saya sembahyang sunat, mohon pada Allah. Sembuhkan saya, sembuh. Tapi masalah saya boleh nampak banyak orang yang halus-halus ni lah. Diizinkan Allah saya nampak. Kalau saya beri masa tu baru-baru lah. Saya gila 3 hari Saya gila 3 hari saya tak tidur. Kerja tapi tak tidur. Rumah saya tahu. Rumah saya doa kalau suami aku gila-gila aku terima lah. Sedih lah dengar kan. Jadi kawan saya pernah ada satu ketika masa tu girang belum pecah tau. Girang serai tu. Kerana kita tengah makan ramai-ramai. Kali kawan saya yang berumur cakap, alamak aku rasa tengah makan tempat table ni, aku rasa macam tak sedap lah gini. Saya doa, ya Allah ni, saya kata jangan takut. Keliling kita ni malaikat. Jadi diorang tengok, kau ni macam ria. Tapi alhamdulillah lah Allah nak kasih apa lagi kan macam gini, saya terima lah. Betul. Jadi orang panggil saya. Adalah, tapi saya tak ambil hati langsung. Siapa yang tahu kenal saya, pernah cakap saya tak ada ambil hati. Biarlah orang nak cakap kita gila. Pada saya, diri saya alhamdulillah saya tak ada niat apa-apa. Biar orang pandang kita gila ke apa, asalkan kita tak gila di mata Tuhan. Cik, nampak. So apa-apa pun kat sini, pokoknya cerita macam ni tau. Apa-apa kita kena kuatkan berdoa. Apa-apa pun berdoa. Cakap Melayu lah, doa. Nak ambil exam berdoa, nak apa-apa berdoa, rasa takut balik, doa. Kenapa kadang-kadang kita ajar anak kita masuk itu baca bismillah, keluar baca bismillah, kadang diorang tak faham apa yang kita lalui dan kita nak ajar diorang ni, bismillah tu kuat. Bismillah tu kuat, tapi kalau kita ada iman lagi kuat lagi, alhamdulillah. Betul. Saya kira tempat sini cuma happy-happy dengan Zuzairi je, tak ada apa-apa lah. Zuzairi ada apa-apa nak tanya yang apa-apa ke tak ada? Tak ada, sebab saya dapat mesej kat sini. Alamak. Kat dalam studio ni. Siapa mesej ni? Haikal lah. Apa tu? Kat dalam studio kita ada Cik Mariam kat belakang. Kan? Lepas tu Cik Mariam Maria. Sorry. Cik Maria kita sembunyikan. Kalau siapa nak Cik Maria kat studio ni, taruh saya nak Cik Maria, saya nak Cik Maria, kita akan taruhlah ke bulan-bulan akan datang ke apa. Sebab kita banyak yang queue nak masuk ni kan. Faham. So kat sini dia cakap apa tau, bukan nak takutkan korang, tapi makcik tu signal kat belakang saya, belakang kain ada benda. Okey.
Tu nampak tu kan cahaya tu. Okay. Oh lalang. Oh, that's biasa. right. Cik, macam faham je biasa kan. Padahal ada ramai orang kat sini macam biasa. Ni kan budak kecil lah. So dia punya my woman dia ni lah. Tak kacau lah. Tak kacau. Oh. Macam curious lah apa dia ni berbual. Oh, hantu Cina kat situ. Yang ni apa, budak kecil compa camping. Baju compa camping, mata Carol. Pakai baju macam gaun dan bodong sleeveless habis baju macam orang dalam cerita tu compa camping. Apa pasal apa cik nampak kejam mata ni apa pasal? Okey. Bagi saya, sama saya cerita apa saya dah bukan ahli tau, dah faham apa yang dia maksudkan. Okay. Dan dia kalau figure out, saya boleh figure out. Pasal apa saya punya orang tak nak tengok. Okey. Unless perlu. Macam saya kata, saya pernah membantu seorang, nanti dia ada sebelah saya. Bah, dia belum keluar lagi tu. Nanti dia tunjuk orang dia macam mana jin ni dia punya rupanya, saya membantu lah. Jadi sampingan dia membantu saya untuk melihat. Pasal saya tak suka melihat yang macam ini. Tapi kalau diizinkan, saya nampak lah apa yang dimaksudkan, saya nampak. Dan saya boleh berbual. Tanyalah. Tanya siapa? Tak tahu siapa yang sibuk kat sini. Sebenarnya Oh, tak boleh berbual lagi dia sibuk je lah gitulah. Okey, ini cara saya minta maaf semua. Ini cara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Waalaikumsalam. Panggil lagi gini. Tak. Dia dah biasa dengan kamu semua lah. Dia apa? Dia dah biasa dengan Yelah orang sini. Cuma dia pasal saya boleh nampak diorang. Jadi diorang suka communicate. It's not to kata orang tu jatuhkan diorang, hancurkan diorang. Tak ada. Just to communicate. Jadi saya punya cara communicate beri salam. Jadi kalau dia beri salam, nama Haslinda. Ya ke? Itu tak ada, dia takkan, dia pasal apa benda-benda gini dia duduk dulu sebelum kamu datang. Betul? Oh ya, ni kawasan lama-lama kan. Selalu kan ruang kosong. Rumah kosong kan orang duduk dulu. Tapi yang ada jenis-jenis jin dia tak kacau. Yelah. Dia duduk aje. Kan? Dia duduk, dia tak kacau, dia cuma perhatikan. Tapi dia tak akan mengganggu. Pasal tugas dia bukan mengganggu, dia duduk. Tapi kalau seseorang itu nampak, alhamdulillah nampak. Tapi kalau boleh communicate. Tapi kalau yang garang dia communicate, dia akan lagi nak rimbat. Nak rimbat betul. Macam saya pernah satu ketika tu ada hantu lah. Pergi rumah dia, saya doa gini, bismillah, astagfirullah, terus dia datang. Datang macam menerpa gitu lah. Dia nak menerpa, jadi kita alhamdulillah. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Walaupun kita bantai dia balik. Yalah. Dia jangan ini prinsip. Bagi saya, kita cari Islam ke baca ke apa dengan doa. Tapi kalau orang aja kita rimbat. Jangan tunggu. Pasal dia banyak dalih. Okey, jin ni dia banyak berdalih, banyak. Kalau kita tanya, "Kau nak makan apa, nak makan ini?" Kau nak bro, boleh. Aku nak itu, aku nak 7 bunga, 7 itu ni. Jadi dia orang start memilih kita punya otak. Itu yang saya faham lah, jin-jin ni. Dia orang suka main-mainkan kita. Ya, pokoknya sekarang kita kena berani. Berani kerana apa? Kerana benar. Dia orang tak boleh buat apa-apa dengan kita. Betul. Tapi yang susahnya, manusia dia ada niat Niat tu mendorongkan jin-jin ni buat tu buat ni. Niat kita nak baik-baik, tapi kalau niat kita jahat, dia jalankan jahat. Itu bagi diorang menggunakan diorang sebagai servant. Sebagai apa? Servant lah ibaratkan. Penolong. Pembantu. Pasal apa yang ada jin, pasal apa kita nak fahamnya dalam pengetahuan saya. Mungkin pengetahuan semua nak ustaz-ustaz ni, ulama ni. Jin ni kan hidup lebih awal daripada kita. Betul. Jadi kalau anak Adam dah ada gini, sebelum Nabi Adam jadi, jin dah ada jadi, anak pinak dia berapa banyak. Lebih ramai daripada kita. Jadi kita dah masuk ruang, dia dah ada. Betul. Itu yang kita nak kena faham. Tapi dia tak semestinya mengganggu. Dia cuma adakan kita share dunia kan. Share. Cuma alam dia berbeza apa tau. Nampak dengan tak nampak. Gaib dan gaib. Yang penting kena stick benda ni dalam otak kita, yang kita lebih mulia daripada mereka. Jadi soal mulia kita nak, macam saya punya pendapat. Saya kaji, kenapa orang suka cakap
Yang kita mulia daripada mereka. Okey kita mesti nak ada dara kita sendiri. Kalau kita cakap kita mulia, kita mesti nak ni. Nanti orang tanya, atau jin tu tanya kita balik, mulia kau dapat mana? Itulah macam faham. Jadi destinasinya atau ringkasnya, kita ni dimuliakan oleh Allah, bukan kita mulia. Ya betul. Tak mulia jadi orang mesti nak anggap tu, jangan aku mulia jadi dia jadi dia akan macam aku mulia, aku bukan. Jadi riak kan. Jadi pengetahuan tu mesti nak ada lah. Yang muliakan kita ni Allah, bukan kita. Betul. Yang ada orang anggap tu, jadi dia berlawan jin-jin tu attack balik. Riak tu. Rasa dalam kita masuk ke dah lain. Maksudnya masuk dah lain. Itulah. Pasal apa? Kemuliaan ni datang dari Allah. Jadi ada benda-benda yang Allah sembunyikan dalam diri kita yang kita tak nampak. Tapi kalau diizinkan kita kaji, insya-Allah. Insya-Allah, walaupun bismillahirrahmanirrahim banyak dia punya tu. Jadi maksudnya tu yang mustahak. Yang ada orang boleh baca bismillahirrahmanirrahim, ayatul kursi, jin tak nak lari. Apa sebab dia? Tahu tak? Kalau society. Kalau masuk ni kita tak faham, lepas tu sebutan pada saya lah, sebutannya perfahaman kita terhadap ayat tu. Lepas tu fahaman lah. Lepas tu orang Cina pun boleh mengucap. Tapi tak ada iman. Betul tak? Jadi cakap aja mengucap tapi tak ada iman. Bagi saya ucapan tu dengan iman lah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menghadap Allah. Betul. Tapi kalau kita cakap bismillahirrahmanirrahim pun tapi keyakinan tak ada, menghadap Allah susah. Ibaratkan kata tulis ayat sebab dinding, dia tak akan membantu kita. Betul. Itu cuma hiasan. Hiasan. Dia macam berlakon jugalah. Kalau kita berlakon tak ada jiwa, tak letak jiwa, ke orang tengok pun macam alah saja je. Tapi kalau kita berlakon ada jiwa, orang tengok pun orang terasa juga. Macam gitu. Lepas tu kadang nak kena faham yang kecil tu, faham dulu, jangan yang besar-besar. Dengan bismillah tu boleh halau jin, syaitan, tapi dengan keyakinan. Betul. Tak yakin baca apa tak boleh. Sebab macam Ustaz cakap kan, macam selalu terempat-terempat tu kan. Saya tanya, habis kau tak baca ayat kursi, macam mana kau terempat? Lepas tu Ustaz cakap senang je, ingat Tuhan je lah. Allah. Mungkin insya-Allah. Okey, ini pun beberapa orang pun pernah tidur kena empat. Saya pernah kena empat juga. Umar pernah. Jadi kadang-kadang dah dosa Allah apa dia keluar. Kan? Itu yang ujung tu yang kita nak. Lepas tu ayat kursi pun tak boleh bantai daripada apa. Kita baca dah kelang kabut, dah tak yakin. Kali ya Allah dia boleh keluar. Itu memanglah. Kan? Jadi kita tak nak last minute tau. Jadi saya belajar jangan sampai last minute aku nak sebut Allah, tak. Jadi maknanya kita gunakan nama Allah tu ujung dulu. Ujung. Lepas tu kita kena dulukan. Jadi kalau kita nak dulukan dengan yakin iman lah. Betul. Jadi bismillah berjalannya insya-Allah. Tapi keyakinan kita mesti nak dengan Allah lah. Tak boleh dengan kekuatan kita. Betul. Itu experience kita lah. Tu dia information ataupun sikit sebanyak apa tu? Pengalaman yang boleh dikongsikan untuk semua. Boleh ambil pengajaran, kita gunakan. Okey, ada last cerita? Okey, tadi saya teringat satu cerita pula. Dah lupa lah. Alamak. Itulah saya sebab selawat. Nanti ingat. Selalu orang ustaz pesan saya gitu, maksud ustaz saya lupa. Okey, selawat. Okey, saya ingat. Itulah ada satu cerita, saya dah teringat tadi buat. Alamak dah lupa lah. Memang tak kasih cerita. Tak kasih cerita mungkin baru teringat. Saya pergi pancing, saya minat pancing. Okey. Saya pancing 4 lorong lalu setahun tu. Saya rasa mungkin dah lebih 20-30 tahun. Pancing 4 lorong lalu baru-baru lah. Jadi lepas lorong lalu tu, kalau ujung tu dia menghadap Kurnia Island tau. Okey. Dulu memang kita terus kan naik motor boleh sampai. Dah sampai, dia ada batu panjang gini, ada pokok kecil-kecil kan. Pokok. Jadi nak sampai maghrib kita dah campak, jurang semua dah berbual kali. Saya macam terperasan pokok dalam satu tingkat tinggi dia. Dia gini tau. Lepas tu macam ada benda masuk dalam air tau. Dia terjun dalam air. Jadi macam cup. Tu dia macam alur tau. Kan kalau ikan dalam air kan, kat situ kan ada alur. Alamak. Tapi saya tak nampak, saya nampak gitu. Saya tu signal. Kawan-kawan naik atas. Diorang dah tahu lah. Diorang dah tahu. Jadi itu experience yang saya dapat diorang halus. Tapi kalau pergi laut, selalunya rumah saya boleh nampak. Tu hantu laut ke hantu apa dia boleh nampak. Pasal kita pernah pergi macam Johor ke apa kan, ada satu tempat. Kawan ni tempat ni dia ada piara ikan tengah-tengah sungai lah, macam kuala gitulah.
Nanti kita pancing itu tengah, nanti dia nampak, jaga-jaga bang, ada itu, ada ini. Itu jadi kita berhati-hati lah. Dia masalahnya dia direct nampak. Kita pernah pergi Moro tak? Moro? Kat mana tu? Batam. Oh tak. Okey. Batam kan pulauannya ada satu pulau Moro. Oh tak tahu pula. Nama pulau, nama dia unik Moro. Moro, Pulau Moro. Situ pulau banyak pun boleh nampak. Kita macam suka-suka jalan pulau-pulau lah. Ikan duyung. Okay. Saya pernah ini diorang cakap ikan duyung gitu gini, jadi saya tak pastilah. Jadi saya pergi Batam dengan abang ipar saya, dia ada rumah kat sana. Pergi Pulau Nginang tau. Dari Nginang tu pulau ni kita naik bot. Hujan pun gerimin-gerimin. Jadi saya tengah pancing gini kan, tak jauh daripada tempat tau, tempat macam pulau gitulah. Tak jauh pada darat, mungkin dalam 50 meter ke gitu lah. Jadi kita atas bot, saya tengah pancing, saya tengok gini. Diorang ada dulu punya orang, diorang nak suka jerat ikan, diorang pacak kayu tau, kayu bakau, pacak tepi-tepi kan. Jadi saya nampak, saya tengok apa diorang buat ni. Okey lah, saya tengok gini, macam termenung tau. Macam suddenly awak tumpukan satu tempat tu, kali ada benda keluar gini. Jadi saya nampak dia serang, rambut dia panjang. Dalam air ni dia serang, lepas tu ekor dia begini. Oscar ekor dia macam ni. Kali tu saya diam je. Tu ni ikan duyung ni lain macam lah. Nampak rupa dia semua? Tak, nampak bentuk-bentuk bentuk nampak rambut, lepas tu ekor dia gini. Dia gini tu dia seram. Dia tak seram, gunung tak ada. Slow je. Slow gini, saya perhatikan. Lepas tu saya diam lah. Balik Singapura baru saya cerita dengan diorang, aku nampak ikan duyung. Baru saya kata, duyung tak semestinya ekor tajam lah, cantik-cantik ni kan. Saya boleh bayangkan mungkin rupa dia buruk lah. Dia, yelah. Tapi first experience saya nampak ikan duyung kira macam kaib lah, ganjil macam ganjil. Kenapa ekor dia besar gini, bulat. Tapi rambut dia panjang. Bila seram, dia seram pelan je. Dia kasih orang macam, ni betul tak betul ni. Kan. Itu saya punya experience tempat Batam lah, nampak ikan duyung. Wow, tu nampak ikan duyung macam-macam. Kalau siapa dapat ikan duyung juga, bolehlah share dengan kita, komen kat bawah. Kalau mungkin boleh jadi guest ke apa tu semua. Okey, terima kasih Cik Muhammad kerana sudi cerita. Mungkin Cik Muhammad banyak cerita tau. Satu hari kita ajak Cik Muhammad dengan isteri kita buat kat luar pula. Boleh, insyaAllah. Kita buat kat Sembawang macam. Alright. Tak ada apa lah. Okey, ini cara saya Apa? Ini cara saya kalau Suzairi nak buat apa-apa tempat luar Nombor satu, ini kalau orang dulu panggil pagar. Kita pagar itu area betul tak? Tapi saya punya cara bukan pagar. Suzairi nak bikin tempat mana? Sembawang. Mana punya park? Okey, saya pergi beri salam. Beri salam. Okey, ni pendapat aja. Selalu kawasan tu ada satu cip jaga. Mesti ada satu cip, jin mesti jaga. Okey? Itu pendapat saya lah. Jadi, cari cip dia, beri salam. Aku nak pakai tempat luar ini, jangan ganggu aku. Dan kawan-kawan aku ni. Ada satu cara juga. Tapi awak nak kena belajar mengenal tu lah. Yalah. Kalau awak tak belajar mengenal, jadi awak tak tahu nak cari siapa. Betul. Ada satu lain. Boleh cerita dia satu? Boleh. Okey. Ini rumah anak saudara saya. Somewhere in Fernville ke Punggol lah. Around dia. Tahu Matilda House. Okey, very popular So sekeliling kan dia jadi flat. Jadi kondo ada flat, HDB lah. Ya, dia kondo, Matilda House, yang keliling semua HDB flat. HDB flat kan. So one of my anak saudara, mak dia type. Nama kampung saya Maktab. Maktab. Tab, tolong aku, anak aku gini ada problem sikit dapat rumah. Saya pergi lah. Saya pergi rumah dia. Lepas tu bini cakap apa, tengah-tengah malam mainan tu tak ada bateri pun boleh bergerak, bunyi. Jadi dia tengah anak saudara yang perempuan ni tengah bikin kerja lah, bikin laptop sekali dengar macam mainan tu kan ada bergerak yang macam robot tu. Dia cari lah, dia matikan, dia buat lagi bergerak lagi. Itu dia jadi takut. Dia cakap mana dia, saya tengok ada gangguan lah. Okay. Gangguan dia macam gini. Dia cakap gini, saya trace lah apa dia kan. Saya panggil lah apa benda yang itu. Nombor satu, benda ni bergerak, kita
cari benda ni apa sahaja bergerak. Punca dia bergerak. Jadi ada jin yang kacau lah. Saya panggil lah. Alhamdulillah Allah tunjukkan saya. Dia datang daripada Mertidah. Pasal kan kita jalan balik rumah kan Boleh diikut. dia punya kawan-kawan, dia punya ni. Jadi saya punya cara, saya panggil cip. Saya panggil cip. Ini tak tahu benar tak benar, bismillahirrahmanirrahim. Benar tak benar saya tak tahu. Tapi apa saya panggil, nenek tu dengan penyapu datang. Dan kita panggil lah, aku nak jumpa kau punya tuan siapa? Panggil tuan dia lah. Panggil tuan, jadi ada nenek ni pegang penyapu. Tak ni anak buah kau Dia cakap gitu lah. Cakap, bilang diorang aku kasih warning lah. Kacau lagi aku rimbat. Wow. Jadi saya hantar balik lah. Ibarat kata, minta maaf sebab ni cerita je Okay. Dah settle lah. Oh, Allahu Akbar. Okay. Jadi saya dah hantar balik. Tapi saya warning. Maknanya kalau anak buang kau datang lagi kacau, aku rimbat terus. Okay. Tapi itu masalahnya bila saya panggil, awak boleh nampak tau. Benda-benda apa yang kalau diizinkan Allah boleh nampak siapa yang datang. Okay. Tapi awak nak kena ada cara untuk melihat. Kalau awak tak kaji tak boleh jumpa. Yalah. Awak nak mengenal dia baru awak tahu siapa yang datang. Okey lah, alhamdulillah. Sebab hiker nak kenal macam ni. Okey, itu satu dah okey. Lepas tu pula berapa bulan dia panggil lagi. Tak bukan datang anak aku hari ni. Saya pun datang lah. Kadang masalahnya bila orang stres benda ni suka kacau. Yelah, okay, dia tengah buat kerja, masa diorang untuk ganggu. Dia tengah buat kerja, sekali pintu macam bunyi ketuk lah apa, dia diam je. Macam amazing. Jadi jin ni pula dia ada macam kita tau. Yang ada doktor, yang ada engineer. So dia got specific kind of special. Ada jin dia boleh masuk bawah pakai angin, ada jin boleh pakai current masuk. So they got their own capability lah. Jadi jin ni ganggu dia, saya panggil lah. Alhamdulillah nampak. Kau datang dari mana? Aku masuk ke bawah. Pasal pintu-pintu kan ada celah. Makna jin ni ada standard lah. Dia ada kebolehan dia. Saya panggil cip dia lagi. Ni budak anak buang kau? Saya rimbat tu. Aku dah warning tu. Maksudnya rimbat tu apa? Ya Allah, aku nak buat dengan apa dengan jin ni? Hantar balik. Jangan bunuh seseorang tu walaupun jin. Syaitan, iblis tanpa izin Allah. Itu pegangan saya. Pasal apa? Allah hidupkan kita, Allah matikan kita. Jadi apa yang Allah hidupkan, makhluk lain dengan izin Allah mesti nak mati. Jangan kita ambil tindakan sendiri. Itu pendapat aja. Itu so masing-masing lah apa-apa masing-masing pun kita semua jagalah diri. Kalau buat apa-apa pun biarlah berguru. Betul. Dan jangan suka hati. Nanti binasa hati diri anda. Yalah. Okey, terima kasih Cik Muhammad. Okey, seperti biasa tamu kita yang datang tak akan pulang tangan kosong. Ni sebentar ke belakang tu boleh tak? Apa tiada lalang saya nak pergi berbual dengan diorang sekejap. Sekali dia berbual, kau melari ke mana nanti? Boleh tak kasih sepatah dua kata pada budak-budak yang suka balik malam? Okey. Cakap kamera situ nasihatkan diorang sebagai macam seorang bapa nasihatkan. Lepas tu kalau diorang balik malam, okey, mungkin ada bukan balik malam havoc. Mungkin ada orang pula balik malam kerja. Jadi apa nak kasih nasihatkan diorang? Okey, Assalamualaikum semua. Ini pendapat saya je. Untuk anak-anak muda balik, jangan lupa baca bismillah sebelum balik rumah, masuk rumah, dalam kereta, tak kira mana kita berada. Nak yang balik malam sekali. Terutama sekali anak saya sendiri, dia suka balik malam. Jadi masuk pintu, ketuk, bersalam. Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling penting. Dan nombor 2, apa-apa jin syaitan pun jangan takut. Sebut nama Allah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungi aku daripada gangguan jin, syaitan dan iblis. Insya-Allah. Itu aja. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dan ni satu habis balik nak naik ni kan. Naik bas, sorry tangan kiri. Ini daripada Home Hustle. Ni apa benda ni? Alhamdulillahirabbil kan. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Home Hustle. Okey. Home Hustle. Tanpa jadi Home Sweet Home. Ni daripada kita, tim puaka. Tim puaka sendiri. Siapa yang order ni? Bukan siapa yang order. Tengoklah siapa yang bungkus.
Orang kat belakang semua. orang Semua kuat bungkus bungkus sendiri. Alhamdulillah. Beratnya ni berapa kilo? 10 kilo Tak ni. tahu. Kita bungkus sendiri semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kan? Semuanya terima kasih banyak. So tu saja, terima kasih kerana sudi. Diharapkan kalau salah silap minta maaf Saya betul. Diharapkan dapat terimalah ni yang mampu kita kasih. Kita terima punya. Saya pun minta maaf banyak-banyak. Yang baik tu datang daripada Allah. Yang tak baik tu kesilapan saya sendiri bercerita pada semua. Cuma ambil iktibar, ambil. Kalau tak bagus jangan ambil. Betul, itu je. betul. Kita sharing. Yes. Alhamdulillah, itu je. Okey, dan untuk anda semua, ingat kalau nak jadi tamu, boleh email pada kami di puakasg@gmail.com. Kalau nak beli merch, pergi ke Puaka SG, support kita, subscribe, jangan lupa tekan loceng dan kita akan setiap video-video baru anda akan dapat notificationnya semua. Dan jumpa lagi minggu hadapan, insya-Allah. Ingat, puaka tak kena usia. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat insya-Allah. Wow. Saya wow. Nothing I can say, masya-Allah. Episod kali ini memang dia gempak sikit. Dia boleh sampai ada communicate dan lain-lain ni kan. Beginilah, apa yang kita kena faham, bahawasanya ketika jangan kita terpedaya dengan apa yang dikatakan oleh jin ke ataupun makhluk-makhluk ke apa. Jangan kita percaya 100%. Even dalam kaedah ruqyah syar'iyah, ketika seseorang itu ketika dibacakan ayat Quran, dia kena rasuk ataupun dia menurun. Apa yang dikatakan oleh orang tersebut, makna yang berupa daripada jin yang menguasai badan orang tu, jangan kita percaya 100%. So, saya pernah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ketika kita ruqyahkan, kemudian dia jerit, panas, terus dia bilang, okey, saya keluar. Kemudian dia pura-pura pingsan. Dan ketika kita meruqyah ni, kita faham ketika seseorang itu apakah dia betul-betul pingsan-pingsan ataupun pingsan yang dibuat, ataupun yang tadinya dia bilang dia tiba-tiba dia bilang, oh saya dah okey, jin dah keluar. Itu semua adalah tipu helah syaitan. So jangan percaya seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya tetap baca dan saya pegang di bahagian dia punya sendi-sendi, which is dia punya joints dia, sambil diruqyahkan. Kemudian ada satu part yang ketika saya pegang, dia bilang sakit. Padahal saya cuma pegang saja, saya tak picit pun, pegang saja. Dia rasa sakit. Maka itu baru saya bilang, ni awak masih ada lagi kat dalam ni, jangan nak tipu-tipu, jangan nak bohong-bohong, tak bagus, tak baik. Baru dia mengaku yang jin tu masih lagi ada kat dalam. Jadi kalau untuk communication untuk jin ataupun apa yang dikatakan oleh jin, jangan terperdaya. Sebab apa? Kebanyakan dari mereka adalah pembohong. Okay. Kemudian saya nak touch on, kalau boleh setiap family mesti ada satu orang yang pandai untuk ruqyah syar'iyah. Maknanya apa? Ketika family members yang terkena gangguan ataupun terkena sihir ataupun ada unsur saka, pendamping dan lain-lainnya, kalau boleh daripada ahli keluarga sendiri yang meruqyahkan antara satu dengan lain. It's always the best. Dan lebih efektif sebetulnya. Maknanya apa? Kalau maknya terkena gangguan, yang ruqyahkan anaknya contohnya. Ataupun yang suami terkena gangguan, yang ruqyahkan adalah isterinya. Itu adalah sebaik-baiknya. Daripada you panggil orang ataupun panggil ustaz ataupun peruqyah untuk ruqyahkan. Okay? So, antara family members is always the best. Tapi saya ada teringat satu cerita ni, ada satu family ni, dia ada gangguan. So, ketika ada gangguan tu, dia panggil dia punya adik-beradik dia lah untuk datang. Ketika datang tu, masalah dia dalam family members tu ada satu orang yang menurun, possess. Jadi daripada adik-beradiknya ni datang, kemudian cuba untuk bantu. Dan ada pihak yang lain pun cuba untuk panggil ustaz-ustaz untuk datang untuk membantu untuk ruqyahkan. Tapi sekejap saja. After that, bila mereka datang balik, tengok dah okey. So ditanya, apa yang awak buat sampai dia tiba-tiba jadi okey?
So one of the family members dia bilang apa? Ketika seseorang ni terkena gangguan ataupun kena rasuk, family members pun dengar apa yang dikatakan, iaitu disuruh siapkan sajian-sajian tertentu dan disuruh diletakkan di laut. Setelah itu, kemudian tiba-tiba jadi okey. Maka ini pun jangan percaya dan jangan lakukan. Sebab apa? Ketika kita lakukan seperti ini, maka syaitan, jin tahu bahawa keimanan kita rendah, tak kuat dan kita tidak berilmu. Maka sebaiknya untuk kita kembalikan kepada ruqyah syar'iyah, iaitu ruqyah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dan jangan kita lakukan perkara seperti itu yang ada unsur kesyirikan. Bila mereka tahu yang kita akan lakukan seperti itu, maka dia tetap akan rasuk lagi dan akan rasuk lagi, dan tiap kali dia rasuk, dia pun akan minta lagi, minta lagi, sehingga kita pun akan jatuh kepada lembah kesyirikan. Okay? Jadi itu sahaja untuk hari ini. Saya rasa cukup wow, splendid untuk hari ini. Masya Allah. Okay? Apa pun, jangan takut pada mereka. Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut pada siapa yang namanya Haslinda ke apa siapa. Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup. Jangan takut yang lain. Pagi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.